Dikatakan bahawa hari ini sehingga hari Khamis dan mungkin seluruh parlimen ini hanya akan berlangsung sehingga pukul 1 petang. Alasannya COVID. Dia kata berlangsung hingga pukul 1 petang. Kita daripada hari itu kita kata kalau COVID sekalipun, apa salahnya kita buat okey sampai pukul 1 petang, lepas tu kita buat secara online. Sekarang ni teknologi dah ada bang. Kita dah ada fiber optik lah, apa benda tu semua, tik 5G lah sebagainya. Kenapa kita tak boleh guna online saja? Kita teruskan sebab agenda rakyat adalah paling penting. Kenapa? Sebab apa? Kalau kita tengok 6 hari bulan, hari Jumaat ini adalah pembentangan kepada bajet. So sekarang ini kalau dibuat sehingga pukul 1, list kepada usul yang nak dibentangkan tu banyak. Ada lebih kurang 100 lebih usul nak dibentangkan. So bila nak sampai kepada usul undi tak percaya atau undi percaya tu? Dia akan ambil masa yang lama. So akhirnya dia nak sampai kepada undi percaya atau undi tak percaya tu, masa dah habis. Masa dah time kata orang kan. So sebab tu kita kata sampai pukul 1 dia habis, esok sambung lagi sampai pukul 1 lagi. Biasanya dulu kalau kita tengok sampai 12:30 malam perdebatan itu berlangsung pun tak habis undang-undang kita. Ini kalau pukul 1 sampai bila kita nak sampai ke usul undi tak percaya? Kenapa benda ini berlaku? Again, untuk mengelakkan supaya berlakunya undi tidak percaya. Sebab itu saya kata, jangan pernah tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ada majoriti ke tidak. Yang sepatutnya kita tanya, Muhyiddin Yassin ada majoriti ke tidak? Itu yang kita kena tanya sebenarnya. Dan daripada sini kita tahu dan kita sedar bahawa sebenarnya Muhyiddin Yassin tidak ada majoriti. Dia gunalah alasan kononnya untuk nak tonggang terbalik, nak darurat lah apalah. Kenapa? Kerana nak benda itu supaya tidak berlaku. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi. Baru-baru ini ada seorang bernama Said seorang peguam tu, dia nak buat motion against Yang di-Pertuan Agong. Kemudian Cik Gubat kata, dia ni adalah pembangkang. Saya pun pelik. Kalau dia adalah pembangkang, kenapa dia nak cabar darurat tersebut? Sebab pembangkang semua tak nak darurat. Jadi kita nampak bahawa sebenarnya dia adalah mole yang dihantar di dalam pembangkang. Untuk tujuan apa? Untuk memburukkan pembangkang lah. Itu je. Sebenarnya mereka adalah yang dihantar oleh tidak lain tidak bukan Mahathir bagi tujuan apa? Mencabar kedaulatan raja-raja. Sebab itu saya mempersoalkan hari itu, di mana perginya orang-orang yang kononnya mempertahankan Melayu, mempertahankan sistem beraja. Apabila titah Yang di-Pertuan Agong dipersoal dan diperkotak-katikkan. Ini kali kedua di bawah kerajaan Perikatan Nasional ni, kali kedua raja dan agong dipermainkan sebegini. Yang pertama bila pengampunan diraja kepada Yang Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dipersoalkan. Tidak ada seorang, dan di bawah kerajaan Melayu Islam yang kononnya memperjuangkan majlis raja-raja ini, akhirnya mempersoalkan menggunakan seorang manusia ni untuk menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mempersoalkan isu pengampunan diraja oleh Sultan Kelantan. Ini kali kedua di mana darurat ini dipersoalkan di bawah kerajaan PAS, kerajaan UMNO, kerajaan Bersatu. Kerajaan yang majoritinya Melayu Islam. Takkan kononnya di bawah ni mana dia orang yang memperjuangkan Islam? Mana dia orang memperjuangkan yang raja-raja dulu mana? Di mana mereka? Di mana mereka sekarang ini? Senyap sunyi. Senyap dah dapat jawatan. Dah dapat jawatan gaji RM100,000 bang. Gaji RM100,000 dah dapat jawatan dah. Jadi semua dah senyap sunyi dah. Cerita-cerita raja, cerita-cerita Melayu, cerita-cerita Islam tu dah tak relevan. Relevan sekarang ni berapa gaji aku nak dapat ni? Berapa aku punya kantau ni? Berapa aku punya komisen? Berapa JLC ni? JLC mana aku boleh dapat lagi jawatan-jawatan ni? Pencen aku nanti nak dapat berapa? Itu yang utama sekarang ini. Yang Melayu, Islam, raja semua tu tak penting dah. Cerita adib itu, cerita adib mana? RU 355 ni dah masuk 2 penggal dah. PAS dah berkuasa 2 penggal. Taqiyuddin tu menteri undang-undang, tuan-tuan dan puan. Kalau dia nak usul macam ni lah, ni RU 355 aku nak bawa. Kau nak kata apa? Aku menteri, terpulang kepada aku lah, aku nak bawa. Mana dia tuan-tuan dan puan? Mana dia? Sebab kita tahu RU 355 bukan hudud. RU 355 bukan nak melaksanakan hudud pun. Tak boleh pun melaksanakan hudud. Daripada dulu kita cakap, kalau dia laksanakan RU 355, tak ada apa yang boleh nak ditambah baik dalam sistem yang kita ada sekarang ni pun. Malah dia akan mengucang-acirkan lagi sistem perundangan yang ada. Dia tahu, saya tahu, orang belajar undang-undang tahu, tetapi majoriti rakyat yang tak belajar undang-undang, yang taksub buta-buta
apa orang kata, membabi buta, mengkizir buta kepada PAS itu, mereka taat, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kerana apa? Kerana mereka ini adalah golongan-golongan yang tertipu dengan da'iyah, golongan-golongan Islamis yang pakai serban, pakai jubah, yang bawa tasbih ni. Kerana apa? Terkesima mereka dengan syiar dia. Tuan-tuan dan puan, Islam itu bukan pada pakaian kita. Islam itu pada jiwa, pada perlakuan kita. Bagaimana kita mentranslasikan apa perbuatan iman kita kepada apa yang berlaku. Sebab itu, nak tahu keimanan seseorang itu bukan apa yang diucapkan, tetapi apa yang dibuat. Apa yang diucapkan itu tak cukup. Kita kena tengok apa perbuatan dia. Sebab itu, bila orang tu tak mencuri, dia kata hadis Rasulullah SAW, dia kata, tidak beriman seseorang daripada kamu yang mencuri. Maksudnya bukan yang mencuri itu kafir, tak. Maksudnya saat dia buat benda yang mencuri tu, iman tu tak ada. Sebab kalau dia beriman, dia tak akan mencuri. Sama juga kalau dia beriman, dia tak akan buat benda-benda yang bodoh macam ni. Dia tak akan buat benda-benda yang menghina raja, yang menghina agama, menghina Islam. Itu penghinaan. Bagi saya, tidak ada penghinaan yang paling besar, tuan-tuan dan puan. Tidak ada penghinaan yang paling besar terhadap agama Islam apabila engkau memakai topeng agama, tetapi engkau membawa imej buruk kepada agama. Allah SWT berfirman, lima takulu nama la taf'alun kabura maqtan indallahi an takulu ma la taf'alun. Surah As-Saff, dia kata, besar kemurkaan Allah kepada mereka yang kepada mereka yang berkata tapi mereka tak berbuat. Dia berkata tetapi mereka tak buat. Dia cakap tapi tak buat benda yang dia cakap. Lima takulu nama la taf'alun kabura maqtan indallahi an takulu ma la taf'alun. Surah As-Saff. So besar kemurkaan Allah kepada mereka yang jenis macam ni. Cakap tapi akhirnya dia tak buat benda yang dia cakap. Orang kata pakai mask, dia suruh orang pakai mask, tapi dia sendiri bila jumpa dengan rakyat tak pakai mask. Untuk tujuan apa? Sebab dia kebal. Oh, kena kuarantin 14 hari. Dia sendiri balik daripada Turki, tak kuarantin. Hai, kebal ke bang? Kebal ke? Kan? Keimanan tu tak cukup untuk mengebalkan tuan-tuan dan puan. Sebab itu saya kata sekarang ini kerajaan yang kita ada ni adalah kerajaan cacah merbak yang akhirnya makan diri. Inilah dia hujah-hujah orang-orang PAS, hujah-hujah orang-orang UMNO, hujah-hujah orang bersatu dahulu, kononnya memperjuangkan Melayu Islam. Akhirnya kita dah jelas. Tak tahulah kalau tuan-tuan dan puan-puan tak sedar lagi dalam keadaan sekarang ini, tak nampak lagi apa yang berlaku dalam keadaan sekarang ini. Inilah dia manusia-manusia yang mempermainkan agama, yang mempermainkan bangsa untuk nak menang kerusi mereka. Tak boleh menang pun. Mereka yang pegang kerajaan sekarang ini bukan sebab dia menang pilihan raya. Mereka tak menang pilihan raya pun. Mereka menang dengan cara, mereka berkuasa dengan cara mengkhianati mandat rakyat. Okey, so kita bercakap tentang persoalan bajet kepada 2020 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat ini. Apa kita boleh expect, tuan-tuan dan puan-puan? Bagi saya tak boleh expect banyak. Kenapa saya kata saya tak boleh expect banyak, tuan-tuan dan puan-puan? Saya tak nampak apa sepanjang 7 bulan ya, sepanjang yang Pakatan Harapan memerintah 22 bulan. Dulu kita dah berjaya mengeluarkan, contohnya kalau kita tengok aliran illicit fund keluar zaman Najib 24 bilion, turun pada zaman Pakatan Harapan kepada 11 bilion. Sekarang ini pada zaman Perikatan Nasional naik kepada 27 bilion. Wang dana asing keluar daripada dalam tempatan keluar. Sebab apa? Ketidakyakinan pelabur kepada kita, antara lain. So sebab itu kita kata, bila dalam keadaan ini pelabur dah makin lari, dalam keadaan ekonomi kita merudum dan meruncing, apa kerajaan kita boleh buat sekarang ini? Baru-baru ni Zafrul mengatakan bahawa dia akan membuat pinjaman tempatan daripada local investor, daripada local punya agensi, dan antara agensi disebut adalah KWSP. KWSP disebut. So kita bercakap tentang sekarang ini kita nak minta supaya kita boleh keluarkan 10,000 daripada dana kita sendiri, akaun 10,000 ataupun whatever amount yang government benarkan, dan kerajaan kita tak boleh nak keluarkan. Dan sebenarnya kalau ikutkan boleh, memang boleh, tak ada masalah pun. Tapi kenapa kerajaan tak keluarkan? Bagi saya, salah satu sebab kenapa kerajaan tak nak keluarkan, I think, saya tak tahu, ini KWSP kena jelaskan, adalah antara lain sebab wang tersebut, dana tersebut bukan dalam bentuk tunai. Dia kena dicairkan. Dan kalau sekiranya dia dicairkan dalam keadaan yang ada sekarang, contohnya, ada di antara wang tersebut dilaburkan di dalam bursa saham, mungkin. Sebab pelaburan ini normal, bukan satu kesalahan pun. Itu memang kita boleh buat. Ini bursa saham, dia beli properties, dia beli ini benda-benda macam tu. Kena labur lah. Habis itu macam mana nak bagi dividen kan? Kita faham lah benda tu. Dan biasanya akaun satu ni, dia dah calculate. Katakanlah dia kerja umur 20,
So maksudnya dia akan keluar umur 55, so dia ada lebih kurang 35 tahun sebelum dikeluarkan dana tersebut. Jadi duit itu boleh dilaburkan dalam tempoh contohnya 35 tahun. So tiba-tiba sebelum sampai 55 tahun, umur dia 35 tahun, dia nak keluarkan duit tersebut. Dia dah letak komitmen dia dalam satu, katakanlah satu pelaburan. Di mana pelaburan itu 35 years. Tiba-tiba 25 saya dah kata, saya minta duit saya balik. Duit tu tak ada. Bukan duit tu hilang, tak. Bukan duit tu disalah guna, tak. Duit itu diletak sebagai pelaburan. Bila diletak sebagai pelaburan, nak liquidate balik duit tu, pertama dia akan ada risiko, kedua dia ada cost, ketiga dia akan ambil masa. Jadi kalau kerajaan decide untuk nak liquidatekan benda ini, nak bagi kita akaun satu dalam masa yang terdekat ini, dia akan menghadapi kemungkinan tak boleh nak meet the demand. Mungkin boleh. Kita tak tahu. Tapi bagi saya nampak itu keadaan dia. Now, kalau tak boleh nak bagi 10,000 tu, katakanlah tak boleh nak bagi 10,000 duit rakyat sendiri. Persoalannya, apa alternatif? Sebab tu saya kata, okey, kadang Raidai ada 4-5 orang juga mesej saya kata, highlightkan 10,000, kita kena keluarkan duit kita. Okey, saya tak kisah, boleh. Dan bagi saya nak keluarlah kalau boleh kerajaan bagi. Namun begitu, kalau kerajaan tak bagi, alternatif dia apa? Semalam saya tanya dengan tim bina negara saya. Saya tanya dengan diorang, sekarang ini, siapa yang terkesan? Daripada 100 data yang saya dapat, 90 lebih terkesan dengan COVID. 90 lebih terkesan COVID. Ada yang dibuang kerja, ada yang dibuang kerja tanpa pampasan, ada yang dibuang kerja dengan pampasan tetapi tak cukup, ada yang dipotong gaji, ada yang ditahan gaji. Benda-benda macam tu berlaku. Adalah beberapa yang tak terkesan dengan COVID ini kerana beberapa faktor. Contohnya seperti pasangan dia bekerja. Okay, dia tak terkesan. Namun begitu, kalau kita tengok, kita lihat bahawa ini memberi impak yang besar. Dan kita tengok rata-rata anak ada 5 orang, 8 orang, 10 orang, ada isteri, ada keluarga. Contoh ada di antara ahli bina negara saya pemandu taksi, ada yang pemandu Grab, ada juga yang pekerja perhotelan, semua terjejas. Kerja di airline, semua terjejas. Jadi, bila kita tanya apa yang mereka perlukan, dia kata yang kami perlukan, dan majoriti berkata demikian, yang kami perlukan adalah sedikit pendapatan. Nah, kita jangan ingat rakyat Malaysia ni semuanya minta duit semata-mata. Sebab dia tahu kalau kita bagi dia 5,000, 1,000, 10,000, benda tu akan habis dalam sekelip mata. Namun begitu, kalau kita sediakan peluang pekerjaan kepada mereka, kita sediakan peluang untuk mereka menjana pendapatan, something untuk mereka nak jana pendapatan yang ada, berkemungkinan benda itu akan menambahkan lagi pendapatan mereka. Dia nak lihat supaya benda itu boleh apa orang kata, meneruskan kehidupan mereka for another, seterusnya untuk masa-masa yang akan datang. Sebab kita tak tahu COVID ini akan berlangsung berapa lama. Kita tak pasti COVID ini akan berlangsung berapa lama. Itu yang paling essential. Okey, 10,000 tu boleh tahan berapa lama? Yelah, kita boleh selesaikan masalah sekarang ni. Tetapi how long will it last? Berapa lama dia boleh bertahan? Itu antara persoalan-persoalan yang sekarang ini kerajaan kena fikirkan. Sebab itu saya tak nampak 7 bulan ni pun saya tak nampak bagaimana kerajaan ni nak menyelesaikan masalah COVID. Bagaimana mereka nak menyelesaikan masalah COVID ni dalam masa tahun depan, katakan. Assuming tahun depan kita tak jumpa lagi vaksin. Apa plan luar norma dia yang dia boleh lakukan? Apa plan out of the norm yang mereka boleh lakukan? Apa? Kita tak tahu. Sebab itu saya kata, kalau nak selesaikan masalah ini, kena berbincang dengan pembangkang. Dan mereka tak berbincang dengan pembangkang pun. Itulah kadang-kadang kesedihan yang kita kena hadapilah dalam situasi kerajaan yang macam ni, yang menyedihkan, yang tak boleh bawa kita jauh pergi ke mana-mana. So akhirnya kita jadilah kerajaan, jadilah negara di mana dipimpin oleh orang-orang sebegini. Last kali malam ini insyaAllah kita bercerita tentang hari ini. Pejuang daripada 6 orang, keluar Syed Saddiq, dia buat muda. Tinggal 5 orang. Daripada 5 orang, hari ini Dr. Mazli telah menyatakan bahawa beliau telah pun keluar daripada pejuang. Ada yang keluar statement, dia kata, Dr. Mazli bukan keluar daripada pejuang, dia telah dipecat daripada pejuang. Tak kisahlah. Dan saya sendiri telah menghubungi Dr. Mazli tadi. Kita berbincang, tak adalah bincang panjang. Nanti dia kata, tak adalah borak lah, dia tak ada borak bincang panjang aku. Memang saya tak bincang panjang pun dengan dia kan. Tapi basically saya tanya dia,
Saya tanya dia berkenaan dengan betul ke surat tersebut, dia kata betul. Yalah, itu keluar pun dalam page dia. Itu tak ada masalah. Kemudian viral ada satu gambar tadi mengatakan bahawa Dato' Mazli telah menjadi ahli parti keadilan rakyat. Bila kita tengok gambar tersebut, dia adalah pendaftaran itu berlaku pada tahun 2017 dan pada tahun 2017 kalau betul pendaftaran. Jadi sebenarnya sebelum itu lagi. Sebenarnya benda itu telah invalid kerana beliau telah menyertai PPBM. Jadi apabila di mana-mana parti pun, UMNO, PKR dan sebagainya, apabila kita telah menyertai parti yang lain, dengan sendirinya penyertaan kita dalam parti yang lama itu telah tidak valid. Itu yang kita kena faham, telah tidak valid. Jadi parti yang baru ini adalah parti yang kita akan bawa dan parti yang lama itu dah tak valid. Jadi kalau kita tengok benda-benda itu tidak valid. Nah, soalan saya seterusnya kepada dia adalah, so lepas ni join parti mana? Saya tanya dia, lepas ni join parti mana? Dan dia sendiri mengatakan bahawa dia akan berada dengan parti bebas dan akan fokus kepada NGO di Simpang Ragam. Jadi terjawab persoalan buat masa inilah. Mungkin kemudian beliau akan mengubah pendapat beliau, mungkin menyertai mana-mana parti politik itu, kita tak pedulilah. Tak apalah. Tapi buat masa ini, saya dah bertanya kepada beliau dan beliau mengatakan bahawa beliau akan kekal menjadi parti bebas dan akan menyokong agenda untuk menentang pengkhianat nasional ini. Jadi dah habis cerita kita pada malam ini, insya-Allah. So pejuang tu tinggallah 4 orang. Saya rasa inilah penghujung kepada agenda politik Tun Mahathir. Maka tinggallah mereka di sini dan tinggallah Tun Mahathir yang selama ini yang kita tahu siapa yang mengikuti agenda politik ini daripada zaman tahun 1990-an. Sewaktu beliau naik, saya melalui zaman tersebut daripada tahun 1985. Saya ingat saya 80 apa yang Potong Saga pertama tu dilancarkan di Jambatan Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang, jambatan ketiga terpanjang di Asia ke di dunia, kita ingat masa tu. Bangga kita masa tu kan, daripada kebanggaan kita seorang Perdana Menteri yang pandai bermain image, dia pandai cipta brand dia. Kemudian dia terlalu tinggi, kerana terlalu tinggi di atas awan, dia merasakan diri dan keegoan dia tu terlalu besar sehingga akhirnya dia rasa dia boleh terbang tinggi. Akhirnya sekarang ini dia jadi negarawan yang semakin dilupakan dan semakin dibenci. Tuan-tuan dan puan, bagi saya Mahathir cukuplah Tun. Cukuplah. Tak payah lagi lah berada dalam politik ini. Undurlah diri anda secara terhormat sementara boleh lagi. Okey.